salam sejahtera bersama saya Margaret Gamba dalam Berita Pagi edisi 28 Disember 2020. Mesyuarat khas Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN Kelantan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat bagi penduduk terlibat kluster Halban. Esko Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Kelantan, Dr. Izani Husin berkata, keputusan diambil bagi memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dikawal. Kluster Halban melibatkan seramai 99 individu disaring dan 29 kes disahkan positif COVID-19. Manakala bagi kluster Seragam Cepa, persetujuan penutupan sementara operasi kilang dan menjalani ujian swab juga telah diperoleh dengan pihak terlibat. Kita cuba kontrol dan sekiranya kita tidak dapat kontrol, kita mohon maaf pada rakyat bahawa kemungkinan kita akan isytihar PKPB. Masih lagi dalam pemikiran. Tidak lagi dibuat. Cuma kalau tak dapat kontrol. Yang kedua, kita bersetuju bahawa penguatkuasaan akan diperketatkan. Terdahulu beliau hadir mesyuarat khas JKKN yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob di Kompleks Kota Darul Naim di Kota Baru. Pada mesyuarat sama, kerajaan negeri juga memutuskan hanya 50 orang sahaja dibenarkan hadir di majlis kenduri untuk satu-satu masa berbanding lebih 150 orang sebelum ini. Permohonan untuk mengadakan kenduri perlu dibuat melalui Polis Diraja Malaysia PDRM dan mesti berlangsung mulai pukul 12 tengah hari sehingga 4 petang dan dihadiri jemputan dewasa sahaja. Bagi perantau yang pulang ke kampung, mereka diingatkan agar duduk di rumah dan menghadkan pergerakan agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD akan dilaksanakan di 2 lokasi baharu di Johor dan 1 lokasi di Negeri Sembilan selama 2 minggu bermula malam tadi. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelaksanaan PKPD itu membabitkan Pusat Koreksional Johor Bahru PKJB dan kuartus kaki tangan Batu 19 Jalan Ulu Choh Pontian dan di Dewan Arena Segitiga Lot 19094 Taman Desa Sejahtera Mukim Kota Tinggi Johor Bahru. Manakala lokasi di Negeri Sembilan pula melibatkan Penjara Jelebu dan kuartus kaki tangan Penjara Jelebu. Di Pusat Koreksional Johor Bahru PKJB dan kuartus kaki tangan Batu 19 Jalan Ulu Choh Pontian, KKM mengesahkan terdapat 8 kes positif COVID-19 telah direkodkan di dalam masa 8 hari iaitu bermula 16 hingga 23 Disember 2020 yang dikesan semasa OKT hadir bicara mahkamah di daerah lain. PKPD ini akan melibatkan 937 tahanan, 322 anggota dan 128 ahli keluarga yang tinggal di kuartus meliputi 102 unit rumah. Manakala pelaksanaan PKPD di Dewan Arena Segitiga Taman Desa Sejahtera Mukim Kota Tinggi pula adalah untuk menempatkan kesemua tahanan yang positif COVID-19 dari lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Tinggi. Sehingga kini 125 kes positif COVID-19 telah direkodkan dalam kalangan tahanan di lokap terbabit. Bagi PKPD melibatkan tahanan dan kaki tangan di Penjara Jelebu dan kuartus kaki tangan Penjara Jelebu Negeri Sembilan sehingga 22 Disember lalu sebanyak 1086 ujian saringan dilaksanakan KKM. Sebanyak 307 kes positif COVID-19 direkodkan iaitu 305 kes dalam kalangan OKT dan 2 kes wadar. 1,196 kes baharu COVID-19 sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes positif 105,096 kes. Selangor masih mencatat kes harian tertinggi dengan 392 kes, diikuti Kuala Lumpur 202 kes. Sementara itu, 1 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 452 kes dan hanya 1 kluster baharu dikesan semalam. Kluster Jalan Setco berkaitan tempat kerja melibatkan daerah Tawau dan Kalabakan di Sabah.
Kes indeks bagi kluster berkenaan dilaporkan positif COVID-19 pada 20 Disember 2020 melalui saringan individu bergejala. 26 individu telah disaring dengan 14 kes telah dikesan positif COVID-19. Sehingga 27 Disember, 484 kluster dilaporkan termasuk satu kluster baharu. Jumlah kluster yang telah tamat adalah 271 kluster termasuk 3 kluster yang tamat iaitu kluster Kerengga, kluster Alila dan kluster Gemilang. Ia menjadikan jumlah kluster aktif yang dipantau adalah sebanyak 213 kluster. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 45 kluster melaporkan pertambahan kes. Kluster-kluster yang melaporkan pertambahan kes baharu tertinggi adalah kluster Tampoi Jaya 78 kes, kluster Tapak Bina Jalan Stadium 63 kes dan kluster Beringin 30 kes. Kita ke perkembangan luar negara. Negara-negara Kesatuan Eropah EU mula memberi suntikan vaksin kepada kumpulan paling berisiko ketika varian baharu COVID-19 yang lebih cepat berjangkit menular ke peringkat antarabangsa. Vaksin Pfizer-BioNTech yang digunakan oleh negara EU terutama yang terjejas teruk seperti Itali, Sepanyol dan Perancis telah diagihkan ke pusat-pusat kesihatan. Suntikan vaksin di kesemua 27 negara EU bermula semalam selepas pihak berkuasa meluluskan vaksin Pfizer-BioNTech pada 21 Disember lalu. Kelulusan dan pengagihan vaksin itu memberi harapan yang tahun 2021 mungkin berjaya menghentikan pandemik COVID-19. Virus COVID-19 telah menyebabkan lebih 1.7 juta orang maut sejak dikesan di China pada akhir tahun lalu. Setakat ini, China, Rusia, Kanada, Amerika Syarikat, Switzerland, Serbia, Singapura dan Arab Saudi sudah memulakan program vaksinasi COVID-19. Dalam pada itu, lebih 81 juta kes jangkitan COVID-19 dengan 1.77 juta kematian direkodkan di seluruh dunia sejak pandemik itu bermula setahun lalu. Eropah menjadi rantau paling teruk dilanda COVID-19 iaitu melepasi 25 juta kes dengan 546,000 kematian. Amerika Syarikat menjadi negara paling tinggi merekodkan kes jangkitan iaitu 19 juta kes dengan 340,952 kematian. Ia diikuti India 10 juta kes, Brazil 7 juta kes, Rusia 3 juta kes dan Perancis 2 juta kes. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Bersua kembali. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badlishah berkenan menggunakan sumbangan peralatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan semasa pandemik COVID-19. Sumbangan berupa 9 unit smart TV dan komputer riba diserahkan kepada 9 pejabat pendidikan daerah PPD Kedah. Antara PPD terlibat adalah PPD Pendang, Langkawi, Kuala Muda Yan, Baling, Sig dan PPD Kulim. Titah baginda, ia bertujuan melahirkan rasa simpati terhadap kekangan dihadapi warga pendidik dan pelajar dalam meneruskan sesi pembelajaran yang kini beralih kepada dalam talian. Majlis berlangsung di Istana Anak Bukit Al-Ustar. Sementara itu, Raja Muda Kedah Tunku Sarafuddin Badlishah turut berkenan mengurniakan kelengkapan sekolah kepada pelajar yang memerlukan. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail menitah nasihatkan masyarakat untuk memanfaatkan ruang dan tanah yang ada di kediaman masing-masing dengan tanaman ikhtiar hidup. Ini kerana ruang berkenaan mampu diusahakan dengan tanaman asas untuk kegunaan sendiri maupun sebagai sumber pendapatan seperti sayur-sayuran, tanaman herba dan buah-buahan.
Titah Baginda MAIPS melalui Akademi Transformasi Asnaf MAIPS kini sedang merangka satu inisiatif untuk menerapkan budaya amalan pertanian ikhtiar hidup dalam kalangan warga asnaf. Setiap tahun, kerajaan memperuntukkan sejumlah besar perbelanjaan untuk mengimport hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan. Dan sekiranya masyarakat proaktif melaksanakan pertanian ikhtiar hidup, maka pergantungan terhadap produk import dapat dikurangkan. Baginda bertitah demikian ketika menghadiri program MAIPS Peduli dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Perlis yang bermula dan berakhir di Sekolah Menengah Agama Al-Islahiyah Berhormali Simpang 4. Selain bantuan agihan zakat oleh MAIPS, Jabatan Pertanian Negeri turut menyumbangkan input pertanian seperti pasu, tanah campuran, anak pokok sayuran cili bara, bendi serta biji benih sayuran daun seperti kangkung, sawi dan kailan kepada 3 buah keluarga asnaf terpilih. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bersedia melahirkan lebih ramai usahawan berasaskan pertanian dalam usaha menangani pengangguran serta menjamin bekalan makanan. Menterinya, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan media memaklumkan tiba masanya negara mempertingkatkan penyertaan dalam sektor pembuatan makanan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap produk import. Bagi tujuan itu, pelbagai program dan insentif dianjurkan kementerian melalui agensi seperti Tekun dan SME Corp. Kementerian juga mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi membangunkan sektor pembuatan makanan melalui kaedah moden. Tahun lalu, import produk berasaskan pertanian negara bernilai $18.3 bilion dengan 7% adalah dari Amerika Syarikat. Jabatan Perikanan Malaysia JPM dalam perancangan menggantikan penggunaan bot kayu sedia ada dengan bot keluli bermula tahun hadapan. Melalui peruntukan RM100 juta, penggunaan bot keluli tersebut termasuk dalam pelan memodernkan industri perikanan. Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pembangunan Raja Bidin Raja Hassan berkata, buat permulaan 20 buah bot keluli akan dibina dengan anggaran setiap satunya berjumlah lebih RM5 juta. Bot keluli tersebut akan dilengkapi kemudahan kabin dan tandas untuk keselesaan kru kapal. Ia secara tidak langsung menggalakkan penyertaan golongan muda menyertai industri perikanan tanpa lagi bergantung kepada nelayan asing sebagai kru dan tekong. Kita tidak lagi menggalakkan pembinaan bot kayu. Jadi kita dapati bahawa bot keluli ini lebih tahan dan lebih baik lagi dari segi performa. Kita mendapat maklum bahawa bot besi ini dapat disiapkan less dan maybe dalam lingkungan 8 bulan boleh disiapkan. Jadi bermaknanya by penghujung tahun depan kita akan melihat penggunaan bot besi ini. Terdahulu, beliau hadir menerima gimik penyerahan kunci bot laju Jabatan Perikanan oleh Cerana Teknik Group Sendirian Berhad di Kuala Nerus. Sebanyak 7 buah bot siap dan sedia untuk beroperasi sekitar Taman Laut di Kuala Terengganu dan Johor. Isu pekebun durian di Raut Pahang tidak menjejaskan pengeluaran dan penghasilan durian Musang King bagi pasaran tempatan dan ekspor. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, ia berikutan setiap pekebun perlu mengikut prosedur dengan berdaftar dan lulus audit fasiliti. Pekebun juga perlu memiliki sijil amalan penghilangan baik GMP bagi memastikan durian yang dihasilkan benar-benar berkualiti. Durian ini mempunyai pasaran yang tersendiri. Yang pada ketika ini bukan sahaja untuk tempatan, bahkan untuk ekspor ke China. Banyak bukan daripada China dia. Tapi banyak negara sekarang kita dah berjaya ekspor. Kita boleh menembus pasaran dia. Mereka memilih durian daripada Malaysia. Satu ketika dulu, kita hanya dibenarkan paste dan pulp saja. Maknanya ulas ataupun paste yang dibuat dihancur. Tapi sekarang, kita sudah diberikan keluar whole fruit.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan kempen promosi perniagaan kecil tempatan negeri Melaka di Bandar Hilir. Pada 23 Disember lepas, Mahkamah Tinggi menolak permohonan pendengaran kes semakan kehakiman difailkan 204 pekebun durian di Raup yang terlibat dengan aktiviti penanaman haram pokok durian Musang King di atas tanah kerajaan negeri. Aplikasi baharu yang akan diperkenalkan kerajaan sebagai platform komunikasi dua hala antara kerajaan dengan pekerja tempatan dan asing adalah satu langkah terbaik membela nasib pekerja. Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berpendapat, menerusi inisiatif itu majikan akan lebih prihatin terhadap pekerja, terutama ketika negara berdepan COVID-19. Aplikasi hubungan dua hala di antara kerajaan dan pekerja jika dilaksanakan nanti sudah tentu akan memberikan kesan yang baik terhadap majikan juga, kerana majikan akan lebih peka terhadap apakah tanggungjawab mereka terhadap pekerja supaya mereka sentiasa akan mematuhi peruntukan-peruntukan undang-undang dan juga peraturan-peraturan perburuhan. Sementara itu, Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, Datuk Muhammad Syafiee Mamal berharap majikan lebih bersifat terbuka dalam menerima aduan yang dibuat pekerja. Jadi, perkara ini kenalah kita bincang dengan pihak majikan atau pengurusan supaya mereka mestilah mempunyai satu keterbukaan supaya mereka juga boleh membenarkan pekerja-pekerja itu membuat aduan terus. Aplikasi tersebut akan dilancarkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarabanan pada 11 Januari depan. Sasaran untuk membina 200,000 unit kediaman bagi program perumahan rakyat Satu Malaysia Prima dalam tempoh 2 tahun tetap dapat direalisasikan meskipun pembinaannya sedikit terjejas ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berikutan penularan wabak COVID-19. Buktinya, jualan rumah Prima mencecah 1.9 bilion ringgit pada tahun ini berbanding 1.3 bilion ringgit pada tahun lalu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata industri perumahan masih mencapai jualan yang memberansangkan. Sejak 2018, 55,000 unit rumah telah siap dibina, manakala 150,000 lagi masih dalam pembinaan dan dijangka siap tahun depan. Beliau memberitahu pemberita selepas Majlis Pecah Tanah Projek Residensi Bukit Kelugor. Ini adalah projek yang pertama kita lancarkan selepas COVID di Pulau Pinang, di Pulau Pinang, dan kita harap dengan projek ini akan dapat membantu Pulau Pinang untuk mencapai target penyediaan rumah-rumah mampu milik untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Projek Residensi Bukit Gelugor memiliki 2,850 unit dengan harga di bawah RM300,000. Projek ini dijangka siap pada suku ketiga 2024. RM1 juta diperuntukkan bagi menaik taraf galeri Geopark Jerai dan Muzium Perhutanan Kedah di Gunung Jerai oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan lagi kualiti pembangunan Geopark Jerai Kedah sekaligus memberi manfaat kepada komuniti tempatan. Menterinya Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, matlamat utama memelihara tapak warisan adalah untuk mengekalkan sumber geologi, biodiversiti, arkeologi, sejarah dan budaya. Tapak tersebut merupakan sumber asli yang perlu diurus dengan baik demi kepentingan generasi akan datang. Pada masa ini, beberapa lokasi geopelancongan di Malaysia telah diiktiraf sebagai geopark kebangsaan seperti di Jerai Kedah dan Lembah Kinta Perak. Lokasi lain yang bakal diiktiraf ialah Mersing di Johor, Kinabalu di Sabah, Labuan dan Delta Sarawak di Sarawak dan Lenggong di Perak. Penganjuran Tourism Malaysia Surfcasting Tour TMST 2020 bukan sahaja memanfaatkan penggemar aktiviti memancing, malah merancak semula aktiviti pelancongan domestik. Pengarah kanan domestik dan acara Tourism Malaysia, Datuk Dr. Ammar Abdul Ghaffar berkata TMST 2020 dijangka dapat menarik orang ramai dari seluruh Malaysia untuk menggiatkan kembali ekonomi setempat.
Ini merupakan satu perkara yang baik dari segi merancangkan semula industri pelancongan domestik dan juga dari segi ekonomi kepada negeri dan daerah ini. Jadi yang penginapan dah dapat manfaatnya. Kalau kita survey pula kedai makan yang buat kedai makan pun nampaknya perniagaan bertambah. Bilangan orang berkunjung ke kedai bertambah. Itu juga merupakan satu perkara yang sangat-sangat kita harapkan dan juga baik. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Memancing TMST 2020 Siri 3 di Lumut Waterfront, Manjung Perak. Pada pertandingan tersebut, Nik Rizalmi dari Kelantan berjaya merangkul hadiah utama dengan membawa pulang wang tunai bernilai RM30,000 selepas dinobatkan sebagai johan pertandingan itu. Sebelum ini, siri pertama TMST 2020 dijalankan di Port Dickson Negeri Sembilan, manakala siri keduanya pula berlangsung di Pantai Seri Lalang Laut, Mersing, Johor. Anugerah Nasyid Malaysia A6 2020 menjadi trending malam tadi dengan lebih 167,000 tontonan di laman Facebook RTM yang dipancarkan secara langsung bermula 9 malam. Kejayaan tersebut layak dijadikan titik tolak bagi penganjuran A6 peringkat antarabangsa tahun hadapan. 11 kategori dipertandingkan termasuk 2 kategori khas membuktikan elemen irama nasyid turut memiliki stigma tersendiri. Ia berikutan usaha jitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan Munsyid Malaysia dalam usaha memartabatkan irama kontemporari dakwah ke arena antarabangsa. Kita berharap dengan kejayaan malam ini kita boleh meneruskannya sebagai acara tahunan, dan cita-cita saya dan Dr. Zul ialah tahun depan kita mengadakan Anugerah Nasyid Malaysia peringkat antarabangsa, insya-Allah. Alhamdulillah, walaupun usaha untuk melaksanakan Anugerah Nasyid Malaysia ini dalam satu jangka masa yang terhad dan terbatas, tetapi gaya dan style sambutan itu bagi saya bertahap profesional. Begitu juga anugerah-anugerah yang dikemukakan memberi satu makna dan signal bahawa insya-Allah Malaysia layak untuk menjadi hub nasyid antarabangsa satu masa nanti. A6 2020 turut menerima 589 pencalonan pada peringkat awal sebelum disenarai pendekkan. Artis nasyid pilihan dimenangi kumpulan intim, manakala bagi kategori Nusantara menyaksikan kumpulan popular Indonesia Sapian menjadi pilihan pengundi. Anugerah kemuncak bagi kategori lagu nasyid terbaik telah dimenangi oleh kumpulan Rabani dengan lagu Ittihad yang turut dinobatkan sebagai vokal nasyid terbaik 2020. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2018 itu ditulis Ito Lara dan pencipta lagu Dakmi. Seorang pemuda warga Indonesia ditahan bersama 3 kilogram syabu dianggar bernilai RM536,288. Suspek berusia dalam lingkungan 20-an itu ditangkap sekitar jam 4 petang oleh sepasukan polis dari Batalion 11 Pasukan Gerakan UMNO PGA Batu Kawar. Komander Brigade Sarawak, Senior Assistant Commissioner Manca Atta berkata suspek ditahan semasa rondaan Op Benteng di Bukit Sungai Pauh, Serian. Pasukan keselamatan terserempak dengan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan menuju ke sempadan Kalimantan, Indonesia. Pasukannya bertindak menghampiri kereta dinaiki 3 lelaki yang kemudiannya keluar daripada kereta untuk melarikan diri ke dalam semak. Tindakan pantas berjaya menahan salah seorang daripada mereka. Pemeriksaan lanjut menemukan sebuah beg galas di tempat duduk belakang kereta berisi dadah jenis syabu dan pil ekstasi. Suspek diserahkan kepada polis Serian untuk tindakan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya. Mayat lelaki yang dilapor lemas di Pantai Jambu Bongkok ketika beriadah bersama rakannya pada Jumaat lalu ditemukan di Pantai Ru Kubur Marang. Mayat Wan Nashafuddin Wan Latif 48 tahun ditemui terapung oleh pasukan pencarian kira-kira pukul 6.30 petang.
Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintendent Muhammad Zain Madris berkata mayat kedua mangsa lemas itu ditemui pasukan jet ski pada jarak kira-kira 4 km. Menerusi pengecaman yang dilakukan ahli keluarga mengesahkan mayat berkenaan adalah ahli keluarga yang dilaporkan lemas 3 hari lalu. Oleh kerana penyelamat menggunakan jet ski dan ombak sangat kuat, jadi jet ski terpaksa mengikut mayat tersebut dengan arus, dengan ombak, dan ombak telah membawa mayat tersebut ke tepi pantai. Mayat mangsi dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk siasatan lanjut. Pada Jumaat, seorang lelaki dikuatiri lemas ketika beriadah bersama 6 lagi rakannya di pantai Jambu Bongkok, Marang. Bagaimanapun, sejam selepas itu, mangsa dipercayai dipukul ombak besar yang datang secara tiba-tiba sebelum ditarik ke tengah laut. Terdahulu, mayat bakal pengantin Naim Hariri Kamarudin, 31 tahun, yang lemas ketika mandi di pantai Kelulut ditemukan terdampar di pantai Alur Tuman, Marang oleh pasukan penyelamat yang membuat rondaan di pantai itu. Norma baharu diadaptasi. Ancaman negara ditangani. Kebajikan rakyat disantuni. Resolusi sejagat dipatri. Ikuti Imbasan 2020 di Berita RTN. Kita ke perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS optimis aktiviti sukan yang suram tahun ini akan kembali rancak pada 2021. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, pihaknya akan memastikan segala prosedur operasi standard SOP tidak diabaikan jika kerajaan bersetuju membenarkan beberapa acara sukan berlangsung. KBS juga dalam proses memantau keadaan semasa negara sebelum membenarkan penganjuran sebarang aktiviti sukan. Kita sedang cuba adaptasi dengan keadaan yang ada di negara kita, iaitu kita pun tahu COVID ni dan macam mana sekalipun bila ada vaksin nanti lebih kita dapat orang kata longgarkan sedikitlah SOP itu, walau bagaimanapun kita masih berhati-hati. Sebab itulah kita mengusulkan gelembung sukan dan kita tak buka semua pada penonton full capacity, belum lagi. Sebab kita nak tengok macam mana rakyat kita adaptasi kepada kelaziman baru dalam sukan di zaman COVID ini. Jadi kita tak boleh ambil enteng, cuma aktiviti sukan pada tahun hadapan akan lebih rancak berbanding tahun ini. Beliau ditemui media pada program Misi Kemanusiaan Jelajah Sukarelawan Banjir Pantai Timur, Jabatan Belia dan Sukan dan Armada Kelantan di Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung, Pasir Mas. Mengulas lanjut, Wan Ahmad Faisal berkata model gelembung sukan akan diperkenalkan KBS awal Januari depan dengan penganjuran acara percubaan melibatkan sukan pemotoran di litar antarabangsa Sepang. Berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19 dan amalkan pengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Margaret Gambang, salam hormat dan jumpa lagi.